Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bertemu lagi kita dalam Abang Dai Channel. Jangan lupa subscribe, like and share untuk kita terus mendapat perkembangan dan video-video terkini dalam channel Abang Dai. Stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini dalam video yang seterusnya. Hari ini saya akan cuba ceritakan pengalaman saya sepanjang terlibat dengan pengurusan jenazah. Pengalaman yang paling mencabar sepanjang menguruskan jenazah ni ialah apabila satu hari kami mendapat panggilan berkaitan dengan satu jenazah. Jadi pihak keluarga minta supaya kami menguruskan jenazah tersebut. Yang beratnya ialah jenazah tu sudah sebulan. Selepas sebulan hilang, lebih kurang sebulan lebih hilang, dan barulah ditemui. Dan selepas tu belum lagi dibawa untuk diuruskan kan. Dia kena pergi bawa ke untuk siasatan forensik dan sebagainya, disiasat punca kematian dan sebagainya. Dan barulah selesai itu semua, barulah dibawa pulang ke rumah, diserahkan kepada pihak keluarga oleh pihak yang berkuasa untuk diuruskan upacara mandi dan sebagainya sehingga selesailah. Pada jangkaan saya, jenazah ni dia masih lengkap. Ya. Maksudnya kita pun tak pernah berhadapan kan, dengan jenazah macam gini sebelum ni. Biasanya kita akan berhadapan dengan jenazah orang kampung yang meninggal biasa. Ini dah sebulan, dan sebulan lebih lah, termasuklah dalam jangka masa siasatan punca kematian tadi yang dilakukan oleh unit forensik dan sebagainya. Sebulan lebih, kemudian baru dibawa balik untuk disemadikan. Jadi masa tu kita tengok jenazah datang dalam plastik hitam. Mula saya tak jangka juga tu adalah jenazah yang akan kami urus. Dan boleh dimaklumkan, barulah kita jadi kelang kabut. Saya sendiri jadi kelang kabut sebab tak pernah lagi menguruskan. Ini pengalaman kali pertama menguruskan jenazah yang macam gini, yang hanya tinggal tulang dan juga sisa-sisa kulit. Kan? Jadi kita bincang dan kemudian dicadangkan masa tu ialah kami minta bantuan pertolongan daripada Ustaz Haji Marsus, ya, Imam Masjid Bandar pada ketika itu, dan mungkin masih lagi sekarang, tidak pasti. Imam Haji Marsus ni yang tinggal di Kampung Titingan. Jadi saya pun pergi carilah dia. Hari itu juga pagi tu je pergi cari dia dan jumpa di Masjid Bandar ketika mahu solat Zuhur. Jadi saya pun tak banyak cakap. Saya jumpa dia, bagi salam, bagi ceritakan hal yang sebenar, dan dia pun dah banyak cakap. Ya, dia dah banyak cakap. Ustaz Haji Marsul dia dah banyak cakap. Dia bilang, okey, kita jumpa nanti di sana pukul 2 petang. Alhamdulillah, syukur dipermudahkan segala urusan. Orang yang berilmu ni, orang beriman ni, dia sebenarnya bila berkaitan dengan masalah umum, dia tidak akan banyak cakap sebenarnya. Dia tidak akan persoal kesibukannya dan sebagainya ataupun mengkali dengan setengah kita kali ada yang bertanya soal bayaran dulu, berapa bayaran kan. Cuma itulah saya cakap tadi, itu hak masing-masing lah, kita tidak mau pertikaikan soal itu. Cuma jadi dipendekkan cerita tuan sekalian, seperti mana dijanjikan pukul 2 tu Ustaz Imam Haji Marsus pun sampai, dan saya pun bawa dia ke rumah keluarga arwah tadi, dan dia pun masuk terus ke dapur dan saya iringi dia.
Dan masa tu saya nampaklah, kita nampaklah jenazah tu. Yang saya kagum dengan Haji Marsus, Ustaz Imam Haji Marsus ni, dia tak pakai sarung tangan tau. Dia nak pakai sarung tangan. Betul. Kami pakai sarung tangan, kan? Dan dia tidak tutup mulut langsung. Dia tidak tutup mulut dan tidak tutup hidung langsung. Walaupun ketika kita masuk dapur tu, bau yang kurang menyenangkan tu sudah mula kita terasa. Mula sudah terhidu. Walaupun masih beg plastik hitam tu masih di tutup rapat lah, kan? Dia datang terus buka, dan masa itulah saya nampak betul-betul bagaimana rupa bentuk jenazah manusia yang lebih sebulan. Memang tinggal tulang sajalah. Kita mandikan tulang masa tu. Dan maaf cakap, dengan bau yang sangat kuat, kan, dengan bercampur dengan ulat-ulat yang masih ada, saya tengok Haji Marsus keluarkan tulang tersebut. Bukan dikoyak dan dituang begitu, ya. Saya tengok dia bukan koyak dan tuang ke lantai, tidak. Kerana orang yang berilmu ni, dia sangat beradab dengan mayat. Dia sangat beradab dengan mayat. Dia ambil satu-satu, dia kutip satu-satu, keluarkan, susun, pelan-pelan, susun. Dan walaupun kita tengok ulat-ulat tu, ulat-ulat mayat ni merayap di tangan dia, dia relax. Dia tak akan buat. Dia tenang saja. Dia sangat tawaduk lah, ya. Saya sangat respect Ustaz Imam Haji Marsus ni. Dan masa tu saya tahan lagi. Masa tu tahan lagi. Sebab kita mula daripada awal, kan. Saya pun cubalah tidak tutup hidung untuk tidak kita bimbang, kan. Kalau kita tutup hidung nanti kecil hati pula tuan rumah, ahli keluarga yang turut sama menyaksikan. Ada 2-3 orang lah yang kita panggil untuk tengok proses. Dan sudah keluar semua mayat, selesai. Memang bau sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Dan saya dipanggil keluar untuk ditanya bila ada beberapa perkara lah ditanya sama tentang kuburan, tentang kain kafan, tentang ada beberapa hal lagi lah. Saya keluar sekejap, dan bila saya keluar sekejap, bau tu tak seberapa kuat, adalah keluar sekejap, bincang. Dan bila mau masuk balik tu, sudah memang tak tahan. Dan akhirnya mau tak mau kita termuntah situ jugalah. Jadi Haji Marsus, Ustaz Imam Haji Marsus pun dia senyum, ya. Dia beritahu. Barulah kita tahu kenapa Imam Haji Marsus ni dipilih. Dia ceritakan pengalamannya menguruskan jenazah mangsa-mangsa feri karam di lautan berdekatan dengan Kampung Titingan masa tu. Kalau cerita ni semua orang tua semua tahu, kan. Pada ketika peristiwa feri karam tu, mau berbulan juga rasanya orang tidak makan ikan. Ya, rasanya sebab diceritakanlah, kita tak lahir lagi mengkali masa tu, ataupun lahir pun masih kecil, kita tak perasan, kan. Bagaimana berpuluh-puluh mayat yang dijumpai, ada yang kembung apa semua, kan. Yang ulat ikan banyak masuk dalam perut dan sebagainya. Ada diceritakan bagaimana orang potong ikan, nampak ada jari tangan manusia dalam ikan-ikan besar. Jadi ada yang jadi makanan, ada yang mangsa tak lengkap. Dia diceritakan macam mana orang pada ketika itu. Dia bilang ni bagus ni. Dia beritahu jenazah ni bagus, dia bilang. Tinggal tulang, kita tahu sudah tulang. Kita mandikan tulang. Jadi dia tak seberapa macam mana ya? Bahasa ini tak seberapa menggelikan lah. Tak seberapa, yalah, gitu, kan. Yang orang mandikan di mangsa-mangsa feri karam, dia sebut, kan.
Baru pegang badan, tangan termasuk sudah. Pegang siap badan, ada yang tangan kita termasuk sudah ke dalam kulit sebab terlampau lama mayat tu tertimbus di dalam laut kan, diambil dan sebagainya. Baunya dia bilang lagi kuat daripada bau ni sebab masa tu isi masih ada kan, kulit isi masih ada yang masih lengkap, cuma kembung perut apa semua. Jadi bila pegang tu lendir-lendir mayat jenazah semua keluar. Lagi teruk dia bilang. Jadi kita minta dia bagi tips masa tu sebut saya bau ni semuanya Allah yang datangkan, dia bilang. Kita minta lah sama Allah Taala, dia bilang kan. Semua benda ni semuanya Allah yang datangkan. Jadi kita minta lah sama Allah Taala, mohon doa kepada Allah Taala supaya sebelum kita datang tu, dia bilang kita solat dulu, solat sunat dulu. Kan dia cakap dan solat sunat, mohon pertolongan daripada Allah SWT supaya mempermudahkan segala urusan kita dan urusan jenazah yang kita mau uruskan, supaya janganlah, kalau boleh janganlah diperlihatkan aibnya dan sebagainya. Baru kita tahu rupanya begitu kan. Dan dia bilang tips itu aja tu. Jadi kita minta, mohon sama Allah SWT, mohon Allah berikan pertolongan. Sebab apa yang kita lakukan pada ketika ini, benar disebut hari ini, bukannya kerana kekuatan kita, bukannya kehebatan kita, bukannya kerana ketahanan kita, tapi kerana Allah bagi tahan, Allah bagi kita kekuatan, Allah yang permudahkan segala urusan kita. Jadi sepatutnya pada mula-mula sebelum kita melakukan apa-apa juga kerja, maka mohonlah pertolongan daripada Allah SWT supaya Allah berikan pertolongan kepada kita dan memudahkan segala urusan kita. Tips yang kedua dia bagi tahu ialah bila kita sudah masuk ke dalam bilik untuk menguruskan mayat, jangan keluar. Jangan keluar. Kalau kita keluar, kita akan menghidu suatu kalau kita keluar, kita sudah masuk bilik, kita sudah cium bau mayat. Bila kita keluar, kita cium bau yang lain pula di luar. Bau-bau yang menyegarkan. Bila kita masuk balik, kita akan sudah terbayang tadi. Dia bilang kita akan sudah terbayang jenazah apa semua yang kita masuk tadi. Sebab itu dia bilang jangan keluar. Jangan keluar daripada sampai habis, urus sampai habis. Kan? Gitu tipsnya. Jadi alhamdulillah itulah pengalaman saya sepanjang menguruskan jenazah ni. Sehingga itulah pengalaman yang paling mencabar, ya. Saya tengok ramai orang yang hadir kursus, ramai, kan? Ramai orang yang hadiri kursus pengurusan jenazah. Tetapi bila ada berlaku suatu kematian di kampungnya, tidak ramai yang berani tampil ke hadapan untuk menguruskan jenazah. Jadi sijil banyak, sampai berkeping-keping sijil di rumah. Tapi bila sampai kepada waktu hikmat mereka diperlukan, tidak berani tampil ke hadapan. Jadi orang yang tidak ada kursus ni pula yang pergi ke depan, kan? Orang yang tidak pernah ikuti kursus ni lah pula yang pergi mengurus, kan? Jadi kalau begitu kan sampai bila pun kita punya masalah ni tidak akan selesai. Sampai bila pun bila berlaku kematian, kita akan sibuk untuk panggil orang lain menguruskan jenazah keluarga kita. Padahal sepatutnya kitalah yang menguruskan jenazah arwah ibu dan mamak kita, bapak kita, adik-beradik kita, pakcik-makcik kita. Kitalah yang urus sebenarnya. Kan? Jangan kita suruh orang lain. Bila kita suruh orang lain ni, bila berlaku suatu keaiban, maka orang lain akan tahu dulu. Sepatutnya kalau kita yang uruskan, bila ada suatu aib, peristiwa aib yang berlaku, kita sejak tahu, kan? Kita sejak yang tahu. Jadi dia sampai keluar, kan? Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan selepas daripada ini kita tidak lagi menjadi takut untuk menguruskan jenazah. Makin berani kita untuk menguruskan jenazah. Dan kitalah yang, kalau boleh anak-anak muda ni yang paling ke depan, ya. Bila berlaku satu kematian, kitalah yang ke depan. Jangan kita jangan kita ambil tugas sebagai penggali kubur terus. Ya. Penggali kubur ni kita serah sama orang lain. Sepatutnya bila kita sudah berpengalaman menggali kubur, kita naik pula satu stage lagi, satu step lagi, itu menjadi tukang mandi jenazah. Itu lebih bagus, kan? Jadi insyaAllah kita akan bertemu di episod yang akan datang untuk kita akan bagi tahu perkara-perkara yang biasa kita hadapi, perkara-perkara masalah-masalah, perkara-perkara benda-benda khurafat yang biasa kita hadapi, yang sepanjang menguruskan jenazah ni, apa perkara-perkara khurafat yang kita saksikan di depan mata kita dan sebagainya. Jadi bagaimana cara untuk kita menghadapinya dan sebagainya. Jadi mungkin benda ni dia akan menjadi
kontroversi bila kita dengan, tapi kita akan tetap ceritakan sebab kebenaran tu pahit, tuan-tuan sekalian, kan? Kebenaran tu pahit untuk diterima, tetapi kita akan ceritakan kebenaran supaya orang tidak terus melakukan kesalahan, kan? Kalau kita tidak ceritakan kebenaran, maka kesalahan dan dosa akan terus berlaku, kan? Nanti insya-Allah kita akan ceritakan pula apakah perkara-perkara khurafat yang biasa berlaku, benda-benda syirik yang biasa berlaku selepas dalam masa kita menguruskan jenazah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah manfaat. InsyaAllah kita berjumpa di lain video lagi. Ya. Okay.